Assalamualaikum, salam sejahtera, Mutahari edisi tengah hari. Bertemu kita kembali bersama saya Nabila Samsudin di Sabah Hitolen TV. Kita ke tajuk utama. Tanaman guara haram di Sabah. Ketua Menteri serah bantuan kembali ke sekolah. Parti baru Peter Antonin, PBRS tak risau kata kurup. Di mana Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mukhtaradin meminta Kerajaan Persekutuan supaya membangunkan jalan di antara Kelabakan Serudung sejauh 39 km sebagai persediaan menghubungkan Sabah dengan tanah besar Kalimantan Indonesia. Beliau menegaskan ianya perlu disegerakan bagi membuka peluang kepada pembangunan lain yang dijangka akan menyusur apabila wujud laluan Kelabakan Serudung nanti. Tambahnya, pembangunan infrastruktur tersebut diyakini akan memberi manfaat kepada rakyat di Tawau dan pada masa yang sama turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi setempat termasuklah daripada aspek pelancongan. Beliau juga akan membawa perkara itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi memastikan ianya dapat dilaksanakan segera, memandangkan ialah salah satu game changer yang boleh mengubah landscape Sabah dari berbagai sudut ke arah yang lebih baik. Kerajaan Sabah mengingatkan penduduk di negeri ini supaya tidak terbabit dengan sebarang skim mempromosikan tumbuhan guarana termasuk bagi aktiviti penanaman. Di mana Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata, tanaman guarana masih lagi diharamkan di Sabah dan kerajaan negeri tiada perancangan untuk membangunkan industri tanaman itu. Kerana guarana yang berasal dari Amerika Selatan itu dikelaskan sebagai tanaman berbahaya kerana terdedah dengan penyakit tawar daun Amerika Selatan. Selain itu, kerajaan Brazil menerusi Kementerian Pertanian, Ternakan dan Bekalan Makanan sudah memaklumkan negara lain bahawa pihaknya tidak akan menggunakan ekspor benih atau buah guarana. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah berkata, sebarang kegiatan mengimport tanaman berisiko tinggi seperti guarana harus melalui prosedur tapisan yang ketat bagi melindungi industri sedia ada di rantau ini. Seramai 45 individu termasuk 11 wanita dikenakan kompaun selepas dapati melanggar prosedur operasi standard ketika berhibur di salah sebuah pusat hiburan panas semalam. Ketua Polis Daerah Keningau, Deputi Superintendan Norapida Kasim berkata, operasi bermula jam 1 pagi itu dijalankan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Beliau mengatakan ketika serbuan dilakukan, permis berkenan didapati beroperasi dengan muzik dan pengunjung menikmati minuman keras sambil berhibur. Norapida berkata, tanggapan dan rampasan kemudian dibawa ke IPD Keningau untuk tindakan lanjut. Oleh itu, beliau mengingatkan orang ramai serta permis dinasihatkan untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan dalam PPN bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat kekal selamat. Seramai 700 pelajar sekolah rendah pada kemarin telah menerima bantuan beg dan peralatan sekolah di bawah program Back to School daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur di Dewan Pusat Kebudayaan Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah. Program itu adalah anjuran bersama Yayasan Kebajikan Sabah, Jabatan Ketua Menteri dan Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Haji berkata, para penerima bantuan beg dan peralatan sekolah itu terdiri daripada golongan kurang mampu yang terkesan akibat COVID-19 dan mereka dipilih oleh Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Sepasang suami isteri ditemui rentung manakala 7 lagi melecur dalam insiden kebakaran 40 buah rumah di pendapatan Sitingan Batu 2, 12 Jalan Apas tengah malam semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Julius John Stephen Jr. berkata, mangsa berumur 32 dan 36 itu ditemukan di dalam rumah mereka manakala semua yang melecur dikejarkan ke Hospital Besar Tawau oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Menurutnya, kebakaran itu melibatkan 40 buah rumah Sitingan jenis tidak kekal dengan keluasan 100 x 50 meter yang terbakar 100%. Julius berkata, pasukan forensik akan menjalankan siasatan bagi mengetahui punca dan jumlah kerugian yang dialami mangsa. Parti politik baru berasaskan Masyarakat Kadasan Dusun Murut yang ditubuhkan oleh Wakil Rakyat Malap Datuk Peter Antonin tidak akan mempengaruhi sokongan KDM terhadap Parti Bersatu Rakyat Sabah.
Presiden PBRS Tan Sri Joseph Kurup berkata, ia bagaimanapun akan menimbulkan perpecahan dalam kalangan penyokong KDM dalam parti lama kita, iaitu Parti Warisan Sabah. Tambah beliau, PBRS ialah sebuah parti komponen Barisan Nasional adalah wadah untuk menyatu padukan rakyat di Sabah dan memperjuangkan hak rakyat, dan keunikan PBRS ialah mereka ikhlas dan konsisten dalam perjuangan mereka. Oleh itu, Kurup menegaskan bahawa mereka perlu menghayati dan menimbulkan kepada politik pembangunan untuk rakyat, khususnya generasi muda untuk maju dan cemerlang. Sekian saja berita pada hari ini. Saya Nabila Samsudin, Sabah Hit Online TV.